So hari ni cikgu masuk tajuk 4.2, boleh tengok kertas masing-masing lah. Okay, kertas awak tu. Okay, so tajuk kita hari ni iaitu hukum cert. Okay, cert ni sebenarnya awak boleh catat lah dekat nota awak tu. Okay, boleh catat sendiri. Okay, cert ni sebenarnya ialah punca kuasa. Okay, dia adalah punca kuasa. Ni. Okay, tapi bukan semua punca kuasa ni kita panggil cert lah. Okay, contoh cert 2. Okay, cert 2 kalau kita tekan kalkulator dia jadi apa? Okay, jom kita tengok ya. Kalau tekan kalkulator jadi apa? Mana kalkulator saya sekejap. Okay, cert punca 2. Okay, kalau awak tekan kalkulator dia jadi 1.4 bla 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 panjang macam tu kan? Okay, jadi kalau cert 2, punca kuasa 2 ni kita boleh panggil dia sebagai cert 2 sebab jawapan dia panjang. Okay, tapi contoh macam punca kuasa 4. Okay, bila kita tekan sama dengan dia sama dengan 2. Okay, jadi punca kuasa 4 ni kita tak boleh panggil cert 4 sebab dia akan keluar jawapan yang tepat. Okay, sama juga kalau cikgu ada punca kuasa 9. Okay, dia akan sama dengan 3 kan? Jadi punca kuasa 9 ni awak tak boleh panggil cert 9 lah. Okay, sebab dia ada jawapan. Tapi contoh punca kuasa 5. Okay, dia sama dengan poin panjang-panjang kan? Jadi punca kuasa 5 ni kita boleh panggil cert 5 sebab jawapan dia tak ada non-stop lah. Dia panjang jawapan macam tu. Cert ni sebenarnya punca kuasa tapi bukan semua punca kuasa ialah cert. Okay, dia bergantung kepada jawapan yang kita tekan kalkulator. Kalau kita tekan tu ada jawapan maka ia bukan cert. Contoh macam cert 2 ni jawapan dia 1 poin panjang-panjang gitu. Jadi dia adalah cert. Kalau punca kuasa 4 dia akan sama dengan 2 sahaja maka ia bukan cert. Okey, boleh ya? Okey, boleh catat dekat kertas awak. Okey, kemudian nombor perpuluhan ni kita boleh pecahkan kepada 2 iaitu nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Okey, nombor perpuluhan ni kita boleh convert atau tukar ia kepada pecahan. Okay, tapi untuk nombor perpuluhan dalam bentuk nombor nisbah boleh ditukar. Jika ia nombor tak nisbah tidak boleh tukar kepada pecahan. Maksudnya bukan semua nombor perpuluhan boleh ditukar kepada pecahan. Itu maksud dia. Okey, contoh nombor nisbah yang boleh ditukarkan kepada pecahan biasanya nombor integer. Okey, pecahan nombor nisbah ni ialah merujuk kepada integer, pecahan ataupun nombor perpuluhan lah. Okey, nombor nisbah ni sebenarnya nombor pecahan yang kita tulis bentuk macam ni. Okey, macam tu. Dan di bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Contoh 1/0 dia jadi apa? Okey, tidak tertakrif lah. Okey, contoh kita tekan kalkulator. 1/0. Dia buat max error, maksudnya tidak tertakrif lah. Okey, dia bukan syntax error. Okey, max error. Okey, jadi bawah ni tak boleh kosong. Okey, itu nombor nisbah. Okey, macam mana kita nak tahu dia boleh ditukar atau tidak kepada pecahan? Okey, dekat sini ya. Okey, nombor perpuluhan yang berakhir begini, maksudnya berakhir dengan nombor. Maksudnya dia tak ada dot kat belakang. Dia berakhir terus. Contoh 0.25. 0.578. Okey, maksudnya dia berakhir terus dengan suatu nombor. Tak kisahlah nombor apa-apa. Okey, dia boleh ditukar kepada pecahan. Sama juga nombor perpuluhan yang tidak terhingga. Dia banyak tapi dia berulang. Contoh 0.3333333 banyak lagi kat belakang. Okey, dia tak stop kan. Dia tak berakhir. Tapi dia berulang nombor itu boleh ditukar kepada pecahan. Okey, boleh faham ya?
Okey, satu lagi 0.232323. Okey, dia berulang 23, 23, 23. Okey, yang bawah ni dia berulang 1, 2, 3. Okey, satu ni tak lah. Okey, dia berulang 2, 3, 2, 3, 2, 3 ni. Okey, bila dia berulang walaupun dia tak stop, dia berulang, dia pun boleh ditukar kepada pecahan. Okey, faham Okey, kalau nombor itu tak berakhir dan dia tak berulang, jadi dia bukan nombor nisbah. Maksudnya dia tidak boleh ditukar atau tidak boleh diungkapkan dalam bentuk begini. Maksudnya dia tak boleh tulis dalam pecahan lah. Okey, faham Okey, yang pertama tukarkan nombor berikut ini, nombor perpuluhan ini kepada pecahan teringkas lah. Okey, awak boleh je pakai kalkulator Okey, so kita tahulah 0.6 ni ada kosong, maksudnya kosong ni satu je, maksudnya 6 per 10. Okey, jadi boleh je kecilkan jadi 2 kali 3, 2 kali 5. So dapat 3 per 5 untuk A. Okey, faham Okey, kemudian 0.666 ni, okey, ada satu cara kalau kita nak buat manual, okey, awak boleh tengok dulu lepas tu awak catat dekat tepi. Okey, contoh nak settlekan B. A ni senang je sebab 0.6 maksudnya 6 per 10. Okey, lepas tu kecilkanlah dengan sifar 2 dapat 3 per 5. Okey, untuk soalan B, okey, dot-dot dekat belakang ni maksudnya dia banyak tau, 0.66666. Okey, dia berulang dan tidak berakhir. Okey, jadi cara kita nak tukar ia kepada pecahan, okey, mula-mula kita andaikan, sekejap cikgu tukar pen sekejap. Merah. Okey, kita andaikan X sama dengan 0.666. Okey, kita ambil 3 je. Okey, yang kedua, cuba kita darab dengan 10. Kenapa cikgu darab 10? Sebab ada satu kosong saja. Jadi bila yang ini kita darab dengan 10, okey. So bawah ni 10 kali X dapat 10X. 10 darab 0.66 ni awak akan dapat 6.666 macam tu. Okey? Bila kita darab dengan 10 Okey, jadi kita andaikan yang ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Maka kita akan tolak. Okey, persamaan kedua kita akan tolak dengan persamaan yang pertama. Maka 10 tolak dengan yang depan ni ialah 1 lah. Okey, 10 tolak 1 awak akan dapat 9X. Okey, lepas tu 6.666 ni tolak dengan atas. Okey, awak akan dapat 6. Okey, tak percaya cuba kita test Okey, 6 perpuluhan, 6.666. Okey, kita tolak je dengan 0.666 macam tu Okey, so awak akan dapat 6. Jadi sebab tu kita darab 10 tu kita nak nombor depan je. Okey, jadi dah sama dengan 6. Maka kita nak dapatkan X tu iaitu 6 per 9 pecahan itu. So kita kecilkanlah 3 kali 2 6, 3 kali 3. So kita akan dapat 2 per 3 untuk pecahan bagi 0.666 macam tu. Okey, kalau kita nak semak, okey, cuba kita tekan 2 bahagi 3. So awak akan dapat 0.6666 tu. Jadi betul lah. Okey, untuk soalan B, bila kita buat secara manual, okey, kita nak tukar ia kepada pecahan, awak akan dapat 2 per 3. Okey, so contoh C ni pula, awak boleh tekan kalkulator direct je. 0.125. Okey, tekan sama dengan, dia buat macam tu kan. Macam mana nak dapatkan pecahan? Okey, tekan shift, tekan ABC ni. Boleh Perlu ke cikgu ulang? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, so C ni teruslah dapat 1.8. Okey. Boleh ke Okey Okey, soalan D. Soalan D dengan E, saya nak awak buat manual. Okey, contoh D. Yang ni saya tunjuk je, nanti awak buat je latihan Cikgu terus tunjuk je, nanti awak cuba sendiri. Okey, soalan D, cikgu nak cuba buat manual. Okey, tapi cikgu nak skip yang cikgu buat macam D ni.
Okey, cara dia senang je. Kalau, okey, so awak ambil yang berulang. Okey, contoh D ni, nombor yang berulang, nombor apa D yang berulang ni? Nombor apa yang berulang ni? D. Cuba keluarkan nombor yang berulang untuk D. Apa 1, nombor 2, yang 5. berulang? 1, 2, 5. 1, 2, 5 kan? Okey, so langkah pertama kita nak cepat kita nak pakai yang step yang cikgu tunjuk ni tapi kita aplikasikan secara cepat. Okey, nanti cikgu bagi tahu kenapa. Okey, so langkah pertama awak ambil nombor yang berulang tu. Contoh 1, 2, 5. Bahagi dengan, kejap adik pula yang nak masuk ni. Okey, bahagi dengan, okey, kalau ada 3 nombor, maksudnya nombor berapa? 10, 100 atau 1000 atau 10,000? Kalau 3 nombor ke atas. Berapa? Kalau 1 nombor maksudnya 10. Kalau 2 nombor maksudnya 100. Kita ikut kosong ni. Kalau 3 nombor, kita ada 1, 2, 5 kan? Jadi nombor 1000. Tapi bukan per 1000. Awak kurangkan 1. 1000 awak tolak 1, awak akan dapat 999. Maka jawapan D ni, ini jawapan dia. Ini cara cepat. 125 bahagi 999. Cuba kita tekan kalkulator. Betul tak? Okey. 125 bahagi 999. Nampak? So awak akan dapat 0.125, 15 bla bla macam ni. Okey, boleh? Okey, cuba kita apply cara ni untuk B tadi. Okey, kita test betul tak? Okey, so apa? Okey, nombor berulang B apa? Nombor yang berulang. 6. Apa yang nombor berulang? Nombor 6 saja kan? Okey, bahagi dengan 6 ni berapa nombor? Ada 1 je kan? 1 maksudnya 10. Okey, 10 kita tolak 1 jadi berapa? 9. Betul lah tadi kita dapat 6 per 9 tadi kan? So awak kecilkan dapatlah juga 2 per 3. Maksudnya cara cikgu yang panjang ni kita ada cara shortcut dia iaitu kita ambil, okey, shortcut dia ni cikgu baru fikir tadi. Ini cara panjang. Shortcut dia yang pertama kita pilih nombor yang berulang. Okey, nombor atas untuk atas ni. Okey, kita pilih nombor yang berulang, kita bahagi dengan nombor bawah tu bergantung kepada berapa nombor ke atas kita ada. Kalau ada 1 nombor maksudnya 10. Okey, ni 1 nombor. Kalau ada 2 nombor maksudnya 100. Kita ikut bilangan 0 dia. Kalau ada 3 nombor maksudnya 1000. Tapi bukan kita tulis 10, 100, 1000. Kita kurangkan 1. Kita tolak 1 semua. Okey, boleh ya? Jadi nombor ni bawah ni bergantung kepada nombor di atas. Okey, bergantung pada nombor bilangan di atas tapi kita tolak 1. Okey, faham tak maksud saya? Okey, jadi cuba kita test nombor E ni boleh ke? E ni tak boleh lah sebab dia tak berulang ni Okey, yang macam B dengan D ni boleh lah. Okey, yang panjang-panjang ni. Okey, boleh ya? Okey, so E ni, yang ini E ni awak tekan je lah kalkulator. Okey, kita tekan je 1.563. Tekan sama dengan, lepas tu tekan shift, tekan ABC. Dia buat 1563 per 1000. Atau kalau nak buat manual 1.563 ni, siapa baru masuk pula ni? Sekejap ya. Syazrul baru nampak. Okey, contoh ini 1.563 ni kan. Okey, bila satu titik dekat belakang ada 3 nombor. So awak reverse balik lah 1, 2, 3. Maksudnya dia per dengan 1000. Itu secara manual lah. Okey, sama lah juga dengan A tadi 0.6. Okey, reverse kat belakang 1 kali. Maksudnya 6 per 10. Okey, boleh faham cara nak tukar kepada pecahan?
Ada soalan nombor 1. Okey, nanti saya suruh awak buat ya. Cikgu, Ya. saya ada soalan. Kalau kan cikgu cakap kalau nombor kosong di depan nak ambil nombor belakang yang berulang tu kan, kan kena per, contohlah saya bagi nombor 20 lah kan. Jadi kita kena ambil 100 kan. Berapa? Saya ambil nombor 20 tapi per 100 kan. Per 100 lah. Jadi Tapi 100 bukan tu per kena tolak 100. 1 tau. Kurangkan 1. Jadi per 99 lah. 9 lah. Okay. Jangan ambil 100 ni, 10, 100 ribu ni jangan ambil nombor tu, kita kurangkan 1. Kurangkan 1 ni sebenarnya ni sebab kita tolak ni macam ni. Ni yang tengok yang cikgu buat manual ni, kenapa kita tolak 1 tu. Ni sebenarnya kita tolak 10, contoh yang ni kan, 10 kita tolak 1. Kalau 100 ni, 100 kita tolak 1 dapat 99. Itu asal sebab dia. Boleh? Boleh. Yang cikgu ajar ni secara shortcut lah. Kalau nombor kosong di depan tu kira kena ambil nombor belakang lah. So macam ya, ambil yang berulang. jadi kena tak apalah. Ya. Tak Contoh. apa. Boleh tak? Contoh cikgu ada apa lagi yang berulang? Contoh 0.33333. Okey, apa yang berulang? 3. 3. Berapa kali ada nombor ni? Banyak. 1 lah. Ni yang kita tulis ni. 1 je kan? 3 je kan? 1 maksudnya 10. Kurangkan 1? 9. 9. 3 per 9. 3 per 9 sama dengan berapa? 1 per? 1 per 3. 1 per 3. Cuba tekan kalkulator. 1 per 3 betul tak dapat 0.33? 1 bahagi 9. Apa cikgu? Sorry, 1 bahagi 9. Dah 1 bahagi 3 ke? 9 pula. Sorry. 1 bahagi 3 lah. 1 bahagi 3. 0.3333. Betul lah. Kita dapat ni. Itu boleh? Je. Okay, terima kasih. Okay. Tak apa. Tanya je bagi yang lain pun faham sama. Tentukan sama ada, senang je, dia adalah se atau tidak. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Kalau dia cert, awak tekan kalkulator. Kalau dia dapat perpuluhan banyak tu, dia cert lah. Kalau dia dapat satu nombor exactly, dia adalah bukan cert. Okay, boleh? Okay, nak test ke? Jadi kita tekan kalkulator ya. Okay, contoh yang pertama, punca kuasa 38. Okay, punca kuasa 3, shift. Okay, lepas tu buh nombor 8. Sama dengan 2. Cert ke tidak? Tak. Kenapa? Alasan dia? Sebab dia tak ada perpuluhan. Ya, okey, yang ini bukan cert sebab ada jawapan dia sama dengan 2. Macam tu. Okey, yang ni punca kuasa 4 ni boleh ke kita tekan kalkulator? Macam mana kita nak tekan punca kuasa 4? Tu ada ke? Tak ada kan? Jadi macam mana kita nak check? Kalau kalkulator ni ada ni. Shift X ni. Macam mana nak masuk X ni? Yang ni tak ada kan? Okay. Macam mana kita nak buat? Yang macam B ni. Macam mana kita nak tahu? Okay. Punca kuasa 4, kalau kita tulis balik, dia ialah 8 kuasa 1 per 4. Kan? Sama juga dengan A ni, ialah 8 kuasa 1 per 3. Okay, ingat balik indeks kan? Sebab indeks kalau punca kuasa A, dia sama dengan A kuasa 1 per 2. Okay, sebab kat luar ni ada 3, jadi bawah ni 3 lah. Okay, kat luar ni 4 maksudnya kuasa 1 per 4. Baru boleh tekan kalkulator. Okay, jangan cari pula punca kuasa 4, 8. Tak ada lah. Okay, jadi awak tekanlah macam biasa. 8 kuasa 1 per 4. Okay. Betul ke saya buat ni? Semula 8 kuasa, okay, kena buat kurungan 1 per 4. Kena buat kurungan dia dapat 1 point bla 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 panjang kan? Maka ia cert ke tidak B? Cert. So B ialah cert lah sebab dia dapat jawapan perpuluhan panjang tu. Okay, boleh jadi awak ingat ya, sila letak mana dah tadi? Sila letak kurungan masa awak nak masukkan kuasa pecahan tu
Sebab kalau kalkulator yang putih tu tak payah. Syed seorang je ada yang tu. Okey, boleh Sama lah juga dengan C. Awak tekan. Okey, C ni kalau cikgu nak tukar jadi kuasa jadi berapa? 1/32 kuasa berapa? Cikgu nak tukar punca tu jadi kuasa berapa? 1/5. 1/5. Bagus, 1/5. Jadi tekan je lah kalkulator. Okey, masukkan kurungan, yang ni pun kurungan. Lepas tu cek jawapan dia. Kalau dapat titik banyak-banyak tu, nombor kat belakang tu, cert. Ingat dia bukan cert dia ialah, dia ialah cert. Kalau dia dapat nombor jawapan seketul macam ni, dia bukan cert. Okey, boleh Okey, settle nombor 2. Okey, nanti awak cubalah yang ni. Okey, lepas tu cikgu nak ajar pula muka surat belakang. Okey, hukum cert. Okey, dia sama juga macam indeks, ada hukum indeks juga. Cert pun ada hukum dia, tapi sebenarnya yang ni pun cikgu awak pun pernah tahu ni. Okey. Contoh yang pertama, cert bila jumpa cert, okey, kita boleh gabungkan sekali lah. Tapi kalau contoh cert A darab dengan cert A, adakah kita tulis macam ni? AA macam ni? Betul ke? Kalau cert A darab cert A, macam ni kan kita dapat? A kuasa 2, macam ni. Kan? Kuasa 2 jumpa dengan cert apa jadi? Okey, betul lah tulis macam ni kan? Kuasa 2 jumpa dengan cert ni apa jadi? Ada lagi tak? Cikgu pernah cakap dulu rasanya. Ni kuasa 2 bila jumpa dengan cert dia jadi terhapus. Okey, dia hilang. So yang tinggal hanya A. Jadi awak tambah nota awak tu. Yang ini A dengan B kan? Bila dalam dia tak sama, dia tak hilang. Okey, kita darab dia lah dekat dalam. Contoh yang ini, cert 4 darab dengan cert 2, maka awak akan dapat cert 4 awak darab dengan 2, 4 kali 2, 8. Cert 8 macam tu. Tapi kalau awak ada cert 4 darab dengan cert 4, maksudnya nombor yang sama, awak akan dapat 4. Bukan 4 kuasa 2 ke apa Bukan 4 kali 4, 16. No. Okey, ambil balik jawapan dia. Maksudnya dekat sini, kalau catat tambah nota awak. Cert A darab dengan cert A, awak akan dapat A balik. Okey. Tapi kalau dia lain, contoh cert A darab dengan cert B, kita dapat cert AB. Macam tu. Okey. Boleh Kalau dia sama, kita ambil balik dia. Sebab kenapa dia jadi balik dia ni sebab ni. Okey, punca bila jumpa dengan kuasa dia terhapus. So dia tinggal dia je lah. Dia bukannya jadi kuasa 2 ke apa. Okey, boleh tambah dekat nota awak yang ni. Ni dia tak bagi tu, tambah sendiri. Okey, itu untuk darab. Sama jugalah dengan bahagi Okey, sama je macam ni. Okey, kemudian nombor 3 ni pula kalau dia ada anu dekat depan. Contoh HK. Okey, awak tambah dulu dia punya kat depan ni, dekat belakang ni. Sama je lah. Contoh cikgu ada 3 cert 2 tambah 2 cert 2. Berapa jawapan cikgu? Cikgu ada berapa cert 2? Sebenarnya soalan dia macam ni. Ini macam benda yang sama kan? Ada berapa cert 2 dekat situ? Apa jawapan cikgu? Ramai-ramai kat sini. 8. 3 tambah 2 cert 2 kan cikgu? Ya. Ini nombor 3 ni sebenarnya dia jadi macam ni. Yang cikgu kuningkan ini, okey, dia sama kan? Jadi abaikan, awak hanya tambah 3 dengan 2. So dapat 5 cert 2. Faham? Dia macam ada 3 bunga tambah dengan 2 bunga. Ada berapa bunga? So kita ada 5 bunga. Dia macam tu lah. Okey, jadi yang cert ni dia sama kan? So abaikan. Jadi kita tambah je nombor kat depan. Itu maksud nota nombor 3 ni. Okey, boleh? Samalah juga kalau cikgu ada 7 cert 5 tolak dengan 3 cert 5. Berapa jawapan cikgu? Berapa? 4 cert 5. 4 cert 5. Okey, so yang sama ni abaikan. Awak ambil nombor kat depan je. 7 tolak 3 dapat 4. Okey, boleh Itu dia punya hukum je lah.
Okey, lepas tu dekat bawah ni, okey, kita nak tukar ia kepada cert conjugate. Conjugate ke conjugate, ikutlah Conjugate ni dulu awak pernah belajar bila tingkatan 3. Cert ni pun ada tingkatan 3 kan? Okey, conjugate ni maksudnya kita lawan balik. Contoh kalau dia ada ketul je, ini untuk kes yang penyebut penyebut ni maknanya yang duduk di bawah ni. Okey, contoh B per berapa kat bawah ni kan? Di bawah ni kalau dia ada cert, awak kena darab cert conjugate. Okey, kena tukar jadi conjugate. Okey. Contoh kalau dia ada satu nombor je macam ni, tak payah ubah apa-apalah. Tapi kalau dia ada macam ni, operasi tambah, conjugate dia kita lawan balik jadi tolak. Kalau dia tolak, kita lawan jadi tambah. Okey, contoh cikgu ada 3 per 2 cert 5. Okey, so bawah ni ada cert 5 kan? Awak tak boleh biarkan jawapan cert 5 gitu. Jadi kita kena darab dengan dia punya conjugate bawah. Sebab yang ini dia ketul je, dia tak ada operasi apa-apa kat bawah. Jadi kita darab baliklah sama macam ni. Gitu. Dia jadi kes yang pertama ni. Faham? Okay. Tapi kalau bawah ni ada operasi, contoh 3 per 2 cert 5 tambah 3 cert 6. Contoh Okay, bila kat bawah ni ada operasi lain, maka conjugate dia 2 cert 5. Kalau ini tambah, kita ikut hukum dia jadi tolaklah. Tolak 3 cert 6 per sama juga. Copy balik atas dengan bawah. Faham? Itu maksud conjugate. Okay? Boleh ke? Buat macam ni lah. Kalau dia ada operasi tambah ataupun tolak. Okay? Buat atas dengan bawah nombor yang sama. Kalau dia tak ada operasi kat bawah ni, darab balik diri dia sendiri atas dengan bawah. Okay, boleh faham apa itu cert conjugate? Conjugate ke conjugate tak kisahlah. Okay, ada soalan yang tu sebelum cikgu try buat latihan? Boleh? Okay, kita cuba tengok latihan 4.22. Okay, ada 3 latihan ni. Cikgu akan tunjuk satu-satu je lah. Okay, tak payah semualah. Okay, contoh yang pertama. Okay, kita nak permudahkan setiap cert yang berikut ni. Okay. Maksudnya dia tak nak nombor 18. Dia nak kita kecilkan dia. Okay, jadi jawapan yang pertama A ni. Okay, awak pilih apa darab apa biar kita dapat 18. Apa darab apa yang boleh dikeluarkan? Maksudnya faktor lah. 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. Tak, bukan 9 darab 2. 9 darab 2. Okey, bila 9 darab 2 dapat 18 kan? Okey, lepas tu kita pecahkan. Jadi, cert 9 darab dengan cert 2. Boleh? Cert 9 berapa? Ada tak jawapan? Kita tekan kalkulator. Cert 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Ya ke? Cert 9 sama dengan 3. Kenapa ada kuasa 2 pula? Sorry. So ini 3. Cert 2 ada tak? Cert 2 ada tak? Ada jawapan tak? Tak ada. Jadi dia akan dia dengan cert 2. Okey, darab ni tak perlu tulis. So hanya tulis 3 cert 2. So maka inilah jawapan yang A. Kita dapat mudah menjadi 3 cert 2. Maksudnya dekat sini awak kena fikir nombor yang bahagian dalam ni. Okey. Bahagian dalam ni, alamak cikgu tak ada bateri lah. Okey, fikirkan apa nombor yang boleh dipecahkan supaya bila awak pecah macam ni, salah satu tu kita boleh cari jawapan. Faham tak maksud saya? Contoh macam nombor cert 9, awak boleh dapat 3 kan? Kalau 2, apa dalam ni? Nombor di bahagian dalam ni, cara nak tahu apa darab apa, awak ikut ni. Awak boleh catat dekat tepi untuk rujukan awak. Okey, kita ambil jawapan dia dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu lah. Okey. Contoh kalau 2, punca daripada berapa dapat 2? 2 kuasa 2. Kita reverse balik lah. 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2 daripada 25. Yang ini 36. Yang ini 49. Jadi
Nombor yang ini yang kita akan pakai supaya bila kita pisahkan dia, kita nak jawapan yang kat belakang ni, yang tak ada cert. Faham tak maksud saya? Macam nombor 18 ni, awak kena ambil daripada nombor dekat dalam ni, apa darab apa supaya bila kita pisahkan dia, cert 9 ni kita boleh ambil jawapan 3. Boleh? Sebab 18 ni kita boleh juga ambil 6 kali 3, 18 kan? Tapi bila kita buat punca 6 tak ada, punca 3 pun tak ada. Sebab tu kita tak boleh ambil 6 kali 3, 18. Faham tak? Jadi kita terpaksa ambil 2 kali 9 atau 9 kali 2 supaya bila kita pisah, punca 9 ni kita boleh tukar menjadi 3. Faham? Salah satulah. Tak payah tukar dua-dua pun tak apa. Okey, cert 2 ni biar je lah cert 2. Okey, boleh faham? Boleh ke? Nanti cuba ya. Okey, awak tekan-tekan je kalkulator, okey? Kalau boleh kita akan pakai nombor-nombor ni. Supaya senang. Contoh B ni, 108. Cuba bagi dekat cikgu. Apa darab apa? Ambil nombor kat tepi ni. Salah satu tu awak pilih daripada tepi ni. 4, 9, 16, 25, 36, 49, berapa lagi? 64, 100 macam tu kan? Okey, nombor apa? Dia nak dapatkan 108. Okey, cuba awak tekan kalkulator lah. Okey, 108. Cuba kita ambil 2. Okey, tekan macam ni. 108 cuba bahagi 2. Boleh tak? Okey, cuba bahagi 2, kita dapat 54. Bila 54, ada tak dalam senarai kita ni 54? Tak ada kan? Jadi tak boleh ambil 54 darab 2. Faham? Sebab bila awak pisah nanti tak ada punca dia. Okey, so kita try bahagi dengan 3. 108 bahagi dengan 3. Okey, so ada nombor 36. Jadi 36 ni ada dalam senarai kita ni. Nampak 36. So maksudnya 108 ni 36 darab dengan 3. Jadi bila cikgu pecah punca 108 ni awak akan buat macam ni. Punca 36 darab dengan punca 3. Punca 36 iaitu 6 darab dengan set 3 ni jadi 6 set 3. Macam tu. Awak cuba latihan tadi, latihan 4.21 ni, cuba nombor 1, nombor 2, cikgu dah bincang dah tu, awak buat balik je. Dengan set ni awak buat nombor 1 dulu. Kalau yang nak cuba nombor 2 dengan 3 pun boleh. Okey, tapi kalau tak boleh buat dulu pun tak apa. Siapa nak cuba buat dulu pun boleh juga.